Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam kuliah ilmu tajwidul Quran. Seperti mana yang telah saya bagi tahu kepada sidang penonton sekalian, hari ini saya ingin memberitahu kepada seluruh sidang penonton sekalian berkenaan dengan kesalahan-kesalahan ketika mana kita membaca Al-Quran. Kerana apa? Kerana kesalahan-kesalahan yang sebeginilah yang akan menyebabkan kita tidak dapat ganjaran dan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan yang pertama iaitu kesalahan yang diberi nama kesalahan jali. Apa maksud kesalahan jali? Kesalahan jali ialah kesalahan yang jelas. Kerana apa ia dinamakan kesalahan yang jelas? Kerana kesalahan sebegini dapat dikesan oleh orang awam yang tidak mempelajari ilmu khusus tentang tajwidul Quran. Kesalahan jali ini terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama iaitu kesalahan daripada sudut baris bacaan di dalam ayat suci Al-Quran. Dan yang kedua iaitu kesalahan daripada sudut pertukaran huruf di dalam ayat suci Al-Quran. Kita ambil contoh yang pertama dahulu, iaitu pertukaran baris pada ayat suci Al-Quran. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Perhatikan pada kalimat an'amta. An'amta. Asalnya kalimat itu berbaris di atas. Akan tetapi apabila kita melakukan kesalahan yang jelas, iaitu kesalahan yang jali, ta yang berbaris di atas itu kita tukarkan kepada baris depan. Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Maka kesalahan itu dipanggil kesalahan yang jelas dan wajib untuk kita elakkan. Yang kedua adalah kesalahan pada pertukaran huruf pada ayat suci Al-Quran. Kita ambil kalimat yang sama. Kita ambil ayat yang sama dalam surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Perhatikan kalimat sirata. Huruf ta yang berada pada kalimat as-sirat. Ta tersebut kita gantikan dengan huruf ta. Maka di situ telah berlaku pertukaran huruf. Maka kita baca siratal ladzi, sama ada berubah maksud ataupun tidak berubah maksud, maka di situ kita panggil kesalahan yang jelas. Kesalahan yang wajib kita elakkan daripada kita melakukan sama ada di dalam solat maupun ketika mana kita membaca secara persendirian. Jadi kesalahan-kesalahan jali ini wajib kita elakkan. Kerana apa dinamakan kesalahan jali? Pasal yang saya katakan tadi, iaitu dia dapat dikesan oleh orang awam. Dan apakah hukumnya sekiranya berlaku dalam solat? Sekiranya kesalahan jali ini dilakukan dalam solat, khususnya dalam surah Al-Fatihah. Kerana apa? Kerana surah Al-Fatihah ini adalah salah satu daripada rukun solat. Kalau ianya berlaku dalam surah Al-Fatihah, maka apa yang terjadi pada solat tuan-tuan dan puan-puan? Maka hukumnya adalah tidak sah. Solat tuan-tuan dan puan-puan tidak sah sekiranya berlaku kesalahan jali di dalam surah Al-Fatihah. Jadi, elakkan dan bacalah dengan betul. Yang kedua adalah kesalahan khafi. Apa maksud kesalahan khafi? Kesalahan khafi adalah kesalahan yang tersembunyi. Kerana apa ia dinamakan kesalahan khafi? Kerana kesalahan ini hanyalah dapat dikesan oleh orang yang mempelajari ilmu tajwidul Quran. Orang yang mempelajari ilmu khusus tajwidul Quran. Dan kesalahan khafi ini hanyalah tertumpu kepada kebanyakan hukum tajwid. Di antaranya ialah hukum dengung. Di antaranya ialah hukum bacaan pada mad. Di antaranya ialah makhraj dan juga sifat-sifat huruf yang tidak dilakukan ataupun tidak disebut dengan sempurna. Maka apakah hukum kesalahan ini sekiranya kita melakukan di dalam solat? Hukum kesalahan khafi ketika mana kita melakukan di dalam solat, hukumnya adalah boleh, bukannya boleh melakukannya. Maksudnya tidaklah sampai mencacatkan solat, tapi ia wajib ataupun harus juga dielakkan. Kerana apa? Kerana kalau kita melakukan kesalahan khafi ini, ia akan mencemarkan kesenian ayat suci Al-Quran itu sendiri. Contoh kesalahan khafi, saya ambil dalam surah Al-Kautsar, surah yang pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna. Kalimat inna kena dengung dua harakat, iaitu wajibul gunnah. Inna a'tayna. Alif bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah, iaitu kita panggil mad jaiz munfasil, yang kita kena baca 4 ataupun 5 harakat.
Akan tetapi apabila kita melakukan kesalahan khafi, kesalahan yang tersembunyi ini, kita tak dengung dan kita tak baca panjang. Inna, ataupun kita baca inna a'tainakal kautsar, baca dalam keadaan yang laju, maka kesalahan sebegini haruslah dielakkan, dan sekiranya berlaku dalam solat, maka solat kita masih lagi sah. Tetapi janganlah selalu buat. Tidaklah digalakkan untuk melakukan kesalahan ini. Dan kesalahan ini, orang yang mempelajari ilmu tajwid saja dia tahu, oh ini salah, dengungnya tidak tepat, panjangnya tidak betul, makhrajnya tidak sempurna. Hanya orang yang mempelajari ilmu tajwid saja yang dapat mengesan kesalahan-kesalahan ini. Kerana itulah dia dinamakan kesalahan yang tersembunyi. Jadi sidang penonton sekalian, kedua-dua kesalahan yang telah saya sebutkan ini, sama ada kesalahan yang jelas, kesalahan jali, ataupun kesalahan yang tersembunyi, iaitu kesalahan khafi. Dua-dua kesalahan ini wajiblah kita elakkan daripada kita melakukan di dalam pembacaan Al-Quran. Bagaimana kita nak elakkan? Kita pelajarilah ilmu tajwid dengan betul. Carilah guru Al-Quran dengan betul. Janganlah kita merasa rendah diri kerana kita tak boleh membaca Al-Quran dengan betul. Cari untuk membaca Al-Quran dengan betul, supaya apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu membaca Al-Quran dapat 10 ganjaran, kita dapat daripada kita tak dapat apa-apa. Jangan kita segan. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya Nabi kata apa? Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia merangkak-rangkak, dalam keadaan dia tersekat-sekat, dalam keadaan dia tergagap-gagap, maka baginya 2 ganjaran ataupun 2 pahala. Ulama membahaskan apakah 2 pahala ini? 2 pahala ini iaitu pahala yang pertama ialah pahala dia membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah pahala dia usaha untuk membaca Al-Quran dengan betul. Tak kisahlah dia gagap ke, dia sangkut ke, dia tersekat-sekat ke, tapi dia ada inisiatif untuk membaca Al-Quran dengan betul. Jadi janganlah kita merasa diri kita tak betul baca Quran, kita gagap tapi kita tak nak baca Quran. Itu salah. Betulkan persepsi ini, dan insya-Allah Allah akan bantu kita untuk membaca Al-Quran dengan betul. Mudah-mudahan perkongsian ilmu tajwid Al-Quran pada hari ini dapat membuka mata kita untuk membaca Al-Quran dengan baik, dapat menggandakan amalan kita supaya kita dapat menghimpun sebanyak mungkin sementara kita hidup di atas dunia ini untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Wallahu alam. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di episod dalam ilmu tajwid yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.